Assalamualaikum. Salam hari Isnin. Okey. Hari ini kita sambung Melaka pula. Okey, sebelum ni kuasa British di Singapura dan juga di Pulau Pinang. Okey, hari ini kita sambung iaitu salah satu negeri selat juga iaitu Melaka. Okey, kita tengok Melaka bagaimana British dapat menguasai Melaka. Okey, yang pertama, Melaka merupakan pelabuhan strategik. Okey, Melaka dia ada Selat Melaka. Sebab itulah Melaka pelabuhan dia sangatlah maju. Okey, dan berjaya dikuasai oleh British selepas British tu berjaya menduduki Pulau Pinang dan juga Singapura. Okey, Melaka dia dapat dekat British, okey, melalui strategi British yang berpakat dengan Belanda. Okey, kita tengok faktor pakatan British dengan Belanda. Okey, ada 3 faktor kenapa British berpakat dengan Belanda. Okey, apa yang pertama? Okey, British dan Belanda ni dia nak tamatkan pertikaian antara mereka. Okey, pertikaian antara mereka yang berebutkan Singapura yang sebelum ni. Okey, sebelum ni British dah menguasai Singapura kan. Sebenarnya Belanda menyatakan sebenarnya Singapura tu adalah hak milik dia. Okey, bukan British punya. Kita tengok kenapa. Okey, kita tengok pertama British ni, okey, yang berebut tu nampak tangan dua tu kan, dua bendera tu ialah British dengan Belanda. Okey, British dia berjaya memajukan Singapura dalam tempoh yang singkat. Okey, dan British nak mempertahankan kedudukan Singapura tu, nak mempertahankan Singapura sebagai hak milik dia. Sebagaimana perjanjian sebelum ni, perjanjian yang kedua tu, British dengan Singapura yang menyatakan bahawa Singapura menjadi hak milik British selama-lamanya. Okey, dan British juga yakin Singapura ni boleh menjadi pelabuhan bebas, okey, dan juga pangkalan tentera British yang penting di alam Melayu. Okey, ini British. Manakala Belanda pula, okey, Belanda dia kata Singapura ni berada di bawah pengaruh jajahan dia. Okey, di bawah lingkungan pengaruhnya. Okey, dan Belanda meminta British berundur daripada Singapura. Okey, selain daripada itu, Belanda sebenarnya dia risau. Dia risau kemajuan yang berlaku di Singapura, okey, akan menjejaskan perdagangan Belanda di Betawi. Okey, Betawi ni adalah pelabuhan utama Belanda, okey, di alam Melayu. Okey, jadi Belanda risau, dia takut Singapura ni akan menggugat perdagangan yang berlaku di Betawi. Sebab itu dia suruh British berundur daripada Singapura supaya Singapura ni tak cepat sangat majunya, okey, dan tidak menjadi satu persaingan buat Belanda. Okey, itu yang pertama. Okey, faktor yang pertama, okey, British dengan Belanda bergaduh, bertikai. Okey, faktor yang kedua, tadi dia bergaduh kan. Okey, lepas tu mereka nak berbaik-baik pula. Okey, dasar persahabatan antara British dengan Belanda. Kenapa dia nak baik-baik? Okey, ada cerita di sebalik tu. Okey, persahabatan di Eropah sangat penting kerana kedudukan Belanda dekat dengan Britain. Okey, British ambil pengalaman apa yang berlaku semasa Perang Napoleon. Ingat tak dekat Singapura saya ada ceritakan Perang Napoleon ni antara Belanda dengan Perancis. Okey, Belanda dan Perancis berperang. Perang tu Perang Napoleon. Dalam perang itu Belanda tewas. Okey, bila Belanda tewas, Belanda diserahkan tanah jajahan dia kepada British untuk sementara waktu. Okey, sebab Belanda ada masalah. Dia serahkan tanah jajahan dia kepada British supaya British dapat uruskan, dapat memajukan. Okey, supaya tanah jajahan dia tidak terbiarlah. Okey, jadi Belanda kenalah baik-baik dengan British sebab British dah tolong dia sebelum ni. Okey, Belanda kena baik-baik dengan British sebab British dah menjaga tanah jajahan Belanda di timur semasa berlakunya Perang Napoleon antara Belanda dan Perancis. Okey, yang ketiga pula faktor dia ialah mereka dah nak berbaik kan. Jadi cara penyelesaian dia, macam mana mereka nak menyelesaikan untuk mencapai perdamaian. Okey, cara dia, Belanda dan British ni, okey, dia tak nak, kalau boleh tak nak berlakunya peperangan. Okey, sebabnya dia Belanda dah pernah
berperang sebelum ni dan dia tahu kesannya macam mana. Okey, Belanda dan British tak nak berlakunya, tak nak menimbulkan sebarang peperangan sebagaimana yang pernah berlaku pada abad ke-17 dan juga 18. Belanda tak nak terbeban dengan masalah keuangan lagi disebabkan oleh perang Napoleon sebelum ni. Okey, kenapa berperang masalah keuangan? Okey, sebab bila berperang mengakibatkan banyak kehilangan nyawa, kecederaan, kerosakan harta benda. Jadi semua tu perlukan duit untuk bangunkan balik. Jadi Belanda tak nak lagi berperang sebab dia tak nak terbeban lagi dengan masalah keuangan. Okey. Oleh itu, mereka mencari penyelesaian dan penyelesaian itu adalah melalui rundingan ke arah perdamaian. Okey, dan mereka duduk semeja berunding. Apa yang berlaku? Okey, kesan pakatan British dan Belanda. Okey, bila mereka berpakat, okey, maka mereka mencapai persetujuan. Okey. Pakatan British dan Belanda menyebabkan termeterainya Perjanjian London 1824 ataupun Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Okey. Perjanjian ini untuk tujuan dia adalah untuk menamatkan pertikaian, okey, yang berlaku antara dua kuasa ini yang berebutkan alam Melayu. Okey, mereka buat pakatan ini pun adalah untuk kepentingan masing-masing. Okey, melalui perjanjian ini British dapat menguasai Melaka apabila berlaku pertukaran wilayah antara British dan Belanda. Mereka tukar-tukar wilayah, tukar-tukar tanah jajahan. Okey, yang menyebabkan British ni akhirnya dapat menguasai Melaka. Okey, cuba tengok tahukah anda? Okey. Perjanjian London antara British dengan Belanda tadi, okey, menyebabkan Nanning. Okey, Nanning, kita tengok peta sebelah. Nanning tu ialah yang berwarna pink tu, okey, warna pink peach tu, itu adalah kawasan Nanning. Okey. Nanning sebenarnya satu daerah, okey, yang terletak antara Rembau dan Melaka. Sekarang ni Negeri Sembilan lah. Okey, terletak antara Rembau dan Melaka. British ni dia dah menguasai Melaka melalui perjanjian London tadi. Okey, dan British menganggap Nanning ni adalah sebahagian daripada wilayah Melaka. Jadi, segala peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan di Melaka juga turut dikuatkuasakan di Nanning. Okey. So, kita dah jumpa dah tadi cerita dia bagaimana British dapat menguasai tiga negeri selat itu, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, mereka menggunakan strategi tipu muslihat. Okey, macam mana mereka dapatkan Pulau Pinang? Ingat lagi tak? Okey, mereka mengadakan perjanjian. Okey, perjanjian itu sebenarnya tak ada jawapannya pun lagi, tetapi waktu tu Sultan Kedah dah serahkan Pulau Pinang kepada Francis Light. Okey, jadi bila Siam, okey, dia pergi serang Kedah dan Francis Light ataupun SHTI tak nak tolong Kedah. Waktu itu Sultan Kedah baru tersedar sebenarnya dia sudah ditipu. Okey, bukan sekadar Pulau Pinang saja, tapi mereka juga berjaya, British juga berjaya mendapatkan seberang perai. Okey, melalui teknik tipu muslihat. Okey. Kemudian satu lagi strategi dia memanipulasikan politik, okey, sebagaimana yang berlaku di Johor. Sebagaimana yang berlaku di Singapura, okey. Dia telah memanipulasikan isu perwarisan tahta antara putera Tengku Abdul Rahman dengan Tengku Hussein, kan. Dia memanipulasikan itu dan akhirnya Singapura jatuh ke tangan British. Okey. Manakala strategi pakatan dengan kuasa Barat, iaitu British berpakat dengan Belanda, itu adalah salah satu strategi dia juga untuk didapatkan Melaka, dan akhirnya mereka dapatlah Melaka dengan satu perjanjian saja. Akhirnya Melaka dah jatuh ke tangan British. Okey. Untuk unit ini, kita habis sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung bab 2.2, iaitu Perjanjian London, 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu tadi. Perjanjian London yang berlaku antara British dan Belanda. Kita tengok
pada minggu hadapan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.